Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Pandan atas pertanyaan. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi isu perbelanjaan PICK ataupun program imunisasi COVID-19 kebangsaan, setakat 30 Ogos 2021, daripada jumlah ringgit Malaysia 1 bilion yang diperuntukkan untuk program ini, sebanyak ringgit Malaysia 314 juta telah dibelanjakan. Daripada nilai ini, pecahan kategori perbelanjaan adalah seperti berikut. Yang pertama, 4 perkara yang meliputi kos pengoperasian PPB, iaitu perbelanjaan bagi sewaan dan utiliti, perbelanjaan bagi pembersihan dan sanitasi, perbelanjaan bagi perkakasan dan peralatan pakai habis, dan juga perbelanjaan kebajikan petugas di PPB. Kerajaan telah mempertimbangkan 2 perkara penting, iaitu sagu. Untuk makluman yang tak boleh mengambil. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Pertanyaan dan jawab disasul, saya menjemput Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail Pandan. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 2. Sila Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. 3 minit. Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Pandan atas pertanyaan. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi isu perbelanjaan PICK ataupun program imunisasi COVID-19 kebangsaan, setakat 30 Ogos 2021, daripada jumlah ringgit Malaysia 1 bilion yang diperuntukkan untuk program ini, sebanyak ringgit Malaysia 314 juta telah dibelanjakan. Daripada nilai ini, pecahan kategori perbelanjaan adalah seperti berikut. Yang pertama, 4 perkara yang meliputi kos pengoperasian PPB, iaitu perbelanjaan bagi sewaan dan utiliti, perbelanjaan bagi pembersihan dan sanitasi, perbelanjaan bagi perkakasan dan peralatan pakai habis, dan juga perbelanjaan kebajikan petugas di PPB. Kerajaan telah mempertimbangkan 2 perkara penting, iaitu sagu hati sukarelawan dan juga anggota keselamatan yang bertugas, serta juga belanja makan minum petugas. Kedua ialah memantapkan rangkaian integrasi data dan sistem untuk proses pemberian vaksin melalui PICK. Dan yang ketiga ialah meningkatkan jumlah pendaftaran rakyat untuk menerima vaksin di setiap kawasan parlimen. Dan kerajaan telah menyalurkan sebanyak 4.4 juta peruntukan untuk itu, yang mana selaras dengan prinsip whole of society untuk menjayakan program PIK. Terima kasih kepada semua ahli parlimen yang telah membantu dalam pelaksanaan PIK di kawasan masing-masing. Seterusnya, berkaitan dengan strategi kerajaan selain program vaksinasi dalam mengekang penularan COVID-19, untuk makluman ahli berhormat, MOSTI bersama KKM dan agensi berkaitan sedang mengambil langkah untuk menambah baik sistem pengesanan kontak ataupun contact tracing system yang melangkumi 4 langkah. Langkah pertama ialah sumber data untuk mengenal pasti dan menganalisa interaksi. Kedua, analisis untuk menentukan butiran risiko penyebaran wabak. Ketiga, tracer hub ataupun dashboard untuk memudahkan kaki tangan kita untuk melaksanakan pengesanan kontak. Dan keempat, aktiviti sokongan untuk mengukuhkan pengesanan kontak. Seterusnya, MOSTI juga telah membangunkan Vaccine Management System ataupun BMS bagi penyimpanan rekod data vaksinasi melalui teknologi blockchain yang dapat menjana sijil vaksinasi bagi setiap penerima vaksin. Dan MOSTI juga menghasilkan aplikasi Vaccine Certificate Verifier untuk memastikan setiap sijil digital vaksin adalah tulen melalui kod QR. Terima kasih Yang Amat. Terima kasih Menteri. Sila Pandan. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Menteri. Saya nak tanya, dengan MOSTI memperuntukkan hampir 60 juta bagi tujuan penyelidikan dan pembangunan vaksin COVID-19 keluaran negara kita sendiri, Malaysia, untuk mengurangkan kebergantungan vaksin pada luar negara. Difahamkan 54 juta belanja untuk penyelidikan di Institut Genom Malaysia, 2.5 juta saja untuk kumpulan pengkaji pembangunan vaksin dekat Universiti Melaya, mRNA,
2.5 juta lagi bagi pembangunan vaksin daripada toksin kuman yang aktifkan di UPM, Universiti Putra. Soalan saya, siapakah yang akan kongsi yang terlibat bersama-sama dalam R&D ini dan apakah inisiatif pemindahan teknologi kemahiran yang telah disepakati? Sudah juga sampai mana tahap proses? Kerana ini mestilah di fast track kan? Kerana kita melihat bahawa penularan ini masih lagi meningkat. Dengan kadar bekalan vaksin yang terhad di kawasan pendalaman seperti Sabah Sarawak, apakah langkah lain untuk menyengkang penularan vaksin COVID-19 ini? Di sana memandangkan vaksin pun tidak boleh bagi jaminan full immunity dan juga varian-varian ini sungguh agresif. Jadi apakah lagi satu, kerana kalau diberikan vaksin, kalau kita sekarang ni memerlukan booster, macam mana kita nak bagi, kalau belum lagi first vaksin pun nak bagi, dos pun tak bagi, macam mana kita nak mengekang masalah ini dalam untuk daripada penularan di pendalaman? Terima kasih Pandan. Sila Yang Berhormat Menteri. 1 minit. Terima kasih yang berhormat berkaitan dengan perkara berkaitan dengan pembangunan vaksin. Saya ingin maklumkan bahawa pembangunan pemberian dana vaksin sebanyak 60 juta itu adalah turutan daripada rancangan Malaysia ke-9 dahulu. Itu pun bukan 60 juta tapi 50 juta, 55.46 juta. Jadi pembangunan vaksin itu meliputi vaksin-vaksin in human dan juga animal. Walau bagaimanapun, perkara ini telah pun dipertingkatkan akhir-akhir ini. Dan kita akan membangunkan satu roadmap ataupun plan strategik pembangunan vaksin negara yang akan diumumkan pada 1 November ini oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan kita bersetuju untuk memastikan bahawa kumpulan-kumpulan pembangun vaksin yang terdiri daripada virologis, microbiologis dan juga clinical pharmacologist serta mencukupkan center untuk membuat ujian klinikal untuk human fasa 1, 2 dan 3. Dan untuk Sabah yang berhormat, kita bersyukur kerana selain pada vaksin Pfizer, Sinovac, kita telah membekalkan hampir 200,000 vaksin CanSino di Sabah supaya 1 dos hanya diberikan kepada mereka yang berada di pendalaman. Dan ketika ini hanya 5.6% saja penduduk dewasa yang belum mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Maknanya untuk first dose dia telah capai 94% adult population untuk divaksinkan dan pada pada Oktober middle ataupun mid of Oktober 90% penduduk dewasa akan lengkap divaksinkan pada mid of Oktober. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Bandar Kuching, Soalan satu tambahan kedua. Tempat. Pandan nak soalan kedua. Saya nak tanya sebab dia kata rakan kongsi itu tidak dijawab. Untuk R&D ada rakan kongsi lah. Terima kasih. Menteri nak jawab. Tak dengar. Rakan kongsi? Mic. Tanya kerana rakan kongsi yang terlibat, siapakah rakan kongsi yang terlibat bersama-sama dalam R&D ini? Apakah inisiatif pemindahan teknologi? Terima kasih. Menteri Switch-on. Kita memiliki saintis-saintis yang telah pun yang berhormat namakan tadilah Profesor Zali di Universiti Melaya, Datuk Khatijah di UPM, Dr. Nur Azah di IMR yang telah membangunkan preclinical mRNA dan juga ternyah aktif virus Dan kita telah juga berbincang sekarang ni kolaborasi dengan Universiti Chulalongkorn, Thailand, yang mana seorang daripada pembina vaksin mRNA yang berkaitan dengan kolaborasi dengan US telah pun kita hubungi untuk bantu kita. Di samping komitmen dua syarikat iaitu CanSino dan juga Sinovac untuk memulakan pembinaan vaksin inactivated virus di negara kita. Dan kita telah mula merundingkan perkara ini selain daripada beberapa lagi usaha yang telah terjalankan berkolaborasi dengan syarikat India daripada India Barat. Terima kasih Menteri. Bandar Saya Kuching. jemput dahulu Timur. Yang Batu Berhormat belah sini. Tumpat. Sila. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.
Saya mengucapkan tahniah kepada kementerian iaitu MOSTI kerana berjaya mencapai kapasiti pemberian vaksin sehingga ke suatu tahap yang tinggi seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, melebihi 90% populasi dewasa di negara ini. Kita juga lihat pelbagai kelonggaran sekatan mula dibenarkan dalam negara hasil daripada vaksinasi ini. Namun begitu, meskipun ramai yang telah menerima vaksin, masih terdapat segolongan rakyat Malaysia yang tidak boleh menerima vaksin kerana alahan dan mempunyai penyakit-penyakit tertentu yang tidak membolehkan mereka menerima vaksin kerana dibimbangi kesan yang bakal dihadapi oleh mereka. Saya difahamkan bahawa kerajaan sebelum ini pernah mengeluarkan kenyataan supaya golongan khas ini diberikan suatu sijil khas yang menandakan mereka tidak boleh menerima vaksin dan sebagainya. Jadi saya mahu mengetahui dari segi perkembangannya mengenai sijil khas ini. Terima kasih tempat. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat 1 minit. Empat. Kita telah pun maklumkan bahawa pada 20 hari bulan September yang lepas 80% penduduk dewasa telah pun completed divaksinasikan. Dan tadi saya maklumkan bahawa ada 5.7% penduduk dewasa yang belum lagi mendaftar. Dan dia ada banyak sebab. Ignorant, mereka berpindah, kemudian comorbidity, dan juga mereka merupakan di kalangan anti-vaxxer, serta yang paling penting sekarang ni sukar untuk kita capai. Jadi kepada mereka ni kita masih ada program advokasi, masih lagi ada program advokasi supaya mereka terus mendaftar dalam MySejahtera, supaya kita boleh memvaksinkan mereka. Dan sekiranya mereka refuse ataupun tidak mahu memvaksinkan, bermakna nanti satu ketika KKM akan mengeluarkan perintah ataupun cadangan bagaimana kita boleh terus mengurus pandemik COVID-19 tanpa vaksinasi. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Boleh tambah satu? Saya bagi tambah Satu satu lagi. lagi kepada Yang Berhormat Bakri. Terima kasih Tuan Speaker. Sebab saya sudah banyak kali saya tanya tentang kos vaksinasi dan PIK secara keseluruhannya. Tetapi tidak dapat jawapan yang memuaskan daripada MOSTI. Yang pertama adalah daripada 5 bilion ringgit yang diperuntukkan. Berapa jumlah keseluruhan telah dibelanjakan dan berapakah yang remaining. Dan yang kedua adalah berapakah sebab dari PIKAS kita jual, kita kerajaan telah meningkatkan peruntukan ataupun perbelanjaan ataupun mendapat pendapatan daripada penjualan vaksin kepada sektor swasta. Berapakah yang kita dapat dan apakah yang kita dibelanjakan daripada pendapatan tambahan ini. Terima Yang kasih, ketiga Bakri. adalah Saya cuma allow satu soalan tambahan. Sudah ini 3. kos terperinci, Tuan Speaker. Sebab saya sudah 2 sidang saya tanya Baik. soalan yang sama tetapi tak dapat jawapan daripada MOSTI. Baik. Yang ketiga adalah 70 juta. 70 juta untuk pembangunan MySejahtera, penggalan data dan juga sistem temu janji. Saya tanya berkali-kali siapakah pemenang kontrak tersebut dan juga berapakah yang kita telah belanja. Juga tidak dapat jawapan yang memuaskan daripada MOSTI. Harap Terima kasih, Menteri Bakri. boleh jawab. Sila Menteri, kalau di detail nak tulis. Ya, bertulis. detail ni, Yang Amat detail. Bagaimanapun saya akan maklumkan mengenai perbelanjaan yang telah pun dibelanjakan pada 20 Ogos sehingga 20 Ogos untuk program PICK ataupun imunisasi COVID-19 kebangsaan ini sebanyak 2.8 bilion telah pun digunakan, di mana untuk membeli vaksin dan juga logistik vaksin kita belanjakan 2.6 bilion. Untuk program penyumbaluran program imunisasi oleh pengamal perkhidmatan swasta kita bayar pada mereka 210 juta. Untuk aset program PICK KKM 19 juta. Bekalan pakai habis termasuk consumable dan diluent 11 juta. Bahan pendidikan vaksin termasuk kad vaksinasi dan borang kebenaran 1.9 million. Kos pengurusan pelaksanaan pemberian vaksin 1.3 juta dan surveillance pasca imunisasi dan net taraf sistem di KKM 443,000. Tadi saya dah maklumkan untuk MOSTI telah belanjakan untuk PICK, pengurusan PIK 314 juta daripada 1 bilion yang diperuntukkan. Ada lebihan, ada belum dibelanjakan lagi sehingga tamat program PICK ini. Yang Berhormat, berkenaan dengan 70 juta
yang mesti gunakan diberikan peruntukan untuk membuat sistem. Bukan semua sistem dibelanjakan 70 juta ya. Kita ada banyak kriteria dan saya akan berikan kepada Yang Berhormat detail tentang perbelanjaan 70 juta tersebut. Terima kasih.